wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Okey. So kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Agam baca doa Agam. Agam. Agam ada tak? Alamak ke cikgu tak dengar ni. Suara cikgu boleh dengar kan? Boleh cikgu. Maksudnya Agam yang tak dengar ni Agam, siapa lagi semua perempuan ni? Danny lah. Hello. Oh ada Agam. Cikgu. Okey, baca doa. Tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Okey, so hari ni kita sambung sikit yang kertas yang lama tu cikgu. Lepas tu nanti kalau sempat cikgu nak masuk yang set tudingan 1 yang cikgu ada bagi semalam. Okey. Nampak skrin yang ni skrin yang okey. Okey, kita nak tengok vektor sikit vektor. Yang ni cikgu tak bincang lagi kan? Belum Belum cikgu. Okey. So kalau siapa yang dah buat, double check lah. Double check tu maksudnya konsep dia sekali Okay, pertama sekali untuk tajuk vektor, nak tak nak awak mesti baca baca arahan dia. Kalau dia kata segitiga, PQR, ada sebut tak tentang 90 degree? Tak ada So dia tak ada apa-apa berkaitan magnitude lah biasanya Kalau ada 90 degree, biasa ada magnitude. Kecuali dia bagi soalan C ni. Kalau soalan C ni, jadi kalau diberi macam ni tak ada masalah lah. Maksudnya memang kita boleh kira magnitude dengan guna rumus yang diberi nanti. Okey, so tengok dulu soalan yang pertama. Dapat saja vektor sebelum awak pergi ke diagram, awak keluarkan semua maklumat yang berkaitan dengan ratio Okey, contoh cikgu akan tulis kat mana-mana. Ini bukan cara kerja lah tapi ini kita nak catat. So jangan catat dekat kertas lain. Catat pada kertas soalan tu juga. Ataupun awak conteng dekat muka surat lain. Jangan, conteng pada bahagian soalan. Okey, mana tahu tu adalah markah, so terselamatlah. So PQ 3 HQ. Okey, ingat cikgu dah ajar itu potong HQ letak ke bawah ni. So nanti 3 tu tinggal macam dia sendirilah. 3 tu dah tak ada, tinggallah 3 sahaja. So kita tak nak, kita nak ada fraction. Sebab kalau nak fraction, awak kena wujudkanlah 3/1. So labelkan P sampai Q, kita nak label susah sebabnya tempat dia macam bercantum dengan H. Okay, so awak ambil yang HQ dulu. HQ 1, so PQ berapa? Sorry, PH. P sampai H? 2. 2. So kita nak tangkap yang 2. 2 tak ada kat sini, tapi dia tersirat. PH 2, HQ 1. So jumlahnya sama P3. Okay, settle untuk satu kerja. Okey, pergi pula ke yang kedua ni. PK sama dengan 2/5 PR. Guna konsep yang sama, potong ni letak bawah ni.
Okay, so awak masih lagi kena label. Sebenarnya number-number ni dia bukan vektor, dia adalah nisbah panjang. Okay, so contohnya P sampai K 2, P sampai R, sampai hujung 5. So balance dia ada 3. Okay, kat sini dia nak awak main dengan sifir macam ni. Sebab dia ada bagi maklumat. Kalau 3 dapat 6Y. So kalau 2 dapat berapa Y? Okay, 2 dapat berapa Y? Kalau 3 dapat 6Y. Kalau 2 dapat berapa? Okay, siapa boleh bagi? Berapa Y? 2 ni adakah dia 2Y, 3Y, 4Y, 5Y? 4Y. So awak guna sifir berapa? Sifir 2. So kita kena macam 6 bahagi 3 ni dapat 2. Okay, so kita guna sifir 2. Okay, so ni bahagi 3 dapat 2. So nanti guna sifir 2 ni boleh 2 darab 2 jadi 4. Ataupun nak congak lah. Cuma kita takut dia bagi nombor yang tak ada sifir lah. Contohnya dia bagi sini 5. Kalau dia bagi 5 macam mana awak nak pakai sifir apa? Contoh dia bagi 3, 5Y. So 1 bersamaan dengan berapa Y? So guna konsep nisbah. Guna konsep nisbah. Macam mana nak guna konsep nisbah? Sini bahagi 3, sini pun bahagi 3. So 1 nisbah dia 5/3 Y. So kalau 2 nanti nisbahnya jadi darab 5/3. Jadilah 10/3 Y. Awak guna konsep nisbah awak belajar masa mendengar rendah dulu. Nak dapatkan 1 kena bahagi. Kita nak 1 nisbah berapa? So 3 yang bahagi 3. Bukan 5 bahagi 5 tak nak. Maksudnya panjang 1 mewakili 5/3 Y. Okey, itu kalau dia tukar sifir, tak ada sifir 2, 3, 4. Yang sifir dia pecahan. Okey, itu yang pertama. Selepas tu dapat maklumat yang ini. Kejap, ini cikgu dah potong. Cikgu akan tulis sini 4Y. Kat sini tadi 6Y. Okey, so panjang keseluruhan 10Y. Sekarang ni kalau awak fokus mata awak dia bagi PQ ni. Okey, dia ada bagi PQ. 2X. Ini penting. Letak anak panah ikut apa yang dibagi. Contohnya dia dah bagi dah anak panah kat sini. So dah settle. Maksudnya anak panah yang sama lah. Sama dengan soalan. Kadang dekat gambar bagi ke atas. Tapi soalan bagi PQ ke bawah. So awak kena ubah Okay, so tu yang kedua. PQ 2X. Okay, P ke Q. Okay, 2X dia dah bagi. Sebelum awak pergi ke seterusnya, awak kena settlekan PQ punya nisbah. Okay, macam cikgu cakap tadi Okay, P ke Q 2X. Okay, 2X ni sebenarnya panjang dia 3. Awak tengok ni, PQ ni. Panjang dia 3. So macam mana dengan orang yang panjang dia 2, panjang dia 1 ni? Ni berapa? Macam mana awak nak bahagikan dia? Macam mana kita nak bahagikan dia? 1/3 aja. Ada orang dia boleh nampak macam mana? Boleh tak 1/3? Kalau sini 3, okey 1/3. So sini awak bahagi 3. Sini pun bahagi dengan 3. So awak dapat 1 nisbah 2/3 X. Bermaksud kalau awak nampak panjang ni 1 je. Okey, so dia akan jadi 2/3 X. So kita akan padam. Kita akan tulis 2/3 X. Okey, macam mana dengan 2? Kalau 2 macam mana? Kena darab dengan sifir berapa? Sifir dia 2/3. Okey, so 2/3 darab 2. Jadi berapa? 4/3 X. Okey, so 2 ni sebenarnya 4/3. Kalau awak nak buktikan pengiraan awak betul, senang je. Awak tambahkan yang panjang tadi tu, sini 4/3, sini 2/3. Kalau awak tambah jadi tak 2? Cuba tambah. Boleh guna kalkulator, boleh guna manual. Jadi tak 2? Jadi. So awak kena ingatlah ni 2 ni adalah panjang keseluruhan. Bukannya panjang separuh, panjang keseluruhan dia memang 2. Okey, so itulah sifir yang awak kena pakai kalau dia bagi bukan sifir 2, sifir 3.
Sekarang sifir dia pecahan ni. Sifir dia pecahan. Cara nak dapat dia senang je. Apa-apa nombor yang dia bagi kat tepi ni, 3 ni datangnya daripada mana? Panjang keseluruhan. Awak bahagi dengan 3. Kalau kat sini 4, awak bahagi dengan 4. Kalau 5, bahagi dengan 5. Follow je cerita sifir tu. Okey, boleh tak Sakat tu? Boleh juga. Boleh. Okey, baru boleh masuk ke soalan lah. Soalan yang pertama, dia kata ungkapkan X dan Y dalam ni untuk QR. Okey, so QR. Cikgu tak boleh ke bawah kan tak nampak gambar. Okey, kejap. Daniel ada tak? Dia rakam tak? Daniel record tak? Okay, thank you. Okay, so soalan A, soalan 1. Okay, awak ingat nanti masa awak exam dia ada macam ni. So, awak buat dekat sini. Cikgu buat kat tepi sebab tak nampak diagram. Cikgu nak refer diagram untuk terang. Okay, so soalan A1. Soalan nak Q ke R. Okay, ni walaupun rasa dia basic tapi nanti jawapan dia akan kita follow sampai soalan B dan C. So, kena betul. Q dengan R. Q nak pergi ke R. Ada banyak Kalau ikutkan ada segitiga besar. Boleh. Boleh juga segitiga kecil. Dia sampai juga dekat R. Boleh juga segitiga yang color hitam ni. Color hitam ni. Ni pun boleh ni. Okay, so awak nak pilih mana? Merah, hitam, hijau. Merah. Merah. Kalau kita cerdik, kita pilih merah lah. Sebab merah ni semua maklumat dah ada. Dah ada. Tinggal nak masuk je. Kalau nak pilih yang dalam-dalam ni, banyak benda yang tak ada. Dan awak macam tak tahu nak buat macam mana lah nanti. Susah Okay, so kita pilih lah takrifan kita. Kita nak gunakan Q, P dengan R. So takrifan dia mesti start dengan Q. Berakhir dengan R. So mestilah P ni kat tengah-tengah. Okay, so QP tambah PR. Okay, Q ke P. Q ke P. Tengok anak panah dia bertentang, berlawan. Okay, so awak kena cakap dia negatif 2X. Tak payahlah ambil 2/3 tambah 4/3 sebab memang kita dah nampak ada 2X kat situ. Okay, macam mana dengan P ke R? Positif, negatif, jadi positif juga Adakah 6Y? Dia dah jadi berapa Y? 10 kan? 10 Okay, 10. Sebab sini 4, sini 6. So 6 tambah 4, 10. Yang ni kalau awak tak tulis pun tak apalah, 4 tambah 6 sebab dia boleh dikira. Okay, sekejap. Okay, sekejap sekejap. Okay, settle soalan 1, soalan 2. Masih di bawah soalan A, A2, HR. So, cikgu padam balik yang merah ni. Okay, untuk dapatkan HR. Okay, mata awak masih berfokus pada HR lah. H ke R. Okay, so H sampai R. Okay, mana perjalanan yang dapat dikira tanpa question mark? Nak ambil P ke Q? P. Okay, so awak akan ambil P. Okay, sebabnya kita biasa akan guna triangle law lah, hukum segitiga. Okay, so kita takrifkan dia kat sebelah. HR. Awak nak tadi H, R dengan P. So kita nak soalan H dengan R. So di pertengahan jalan dia ialah P. Tulis dekat sikit Okay, so HP ni. Sekejap Okay, HP pastikan awak ambil dengan simbol negatif. So dia akan jadi negatif 4/3 X. Okay, manakala P ke R adalah 10Y. Okay, boleh je nak susun balik yang positif kat depan.
yang negatif kat belakang. Okey, sebenarnya susunan ni tak apa. Dua-dua pun betul. So terpulanglah. Tapi masalah utama kita, kalau kita tak buat step yang ini, kemungkinan awak akan hilang markah banyak. So yang ni ada markah konsep. P1 markah konsep ni penting. Takrifan mesti dalam banyak-banyak vektor mesti ada takrif sekali. Contoh yang ni awak tak buat, yang ni pun tak buat, bahaya. Ada kes tahun yang tu memang akan tak ada markah walaupun betul. Sebab dia datang dengan konsep dulu. Okay, so wajib takrif. Awak buat saja perkara yang betul. Wajib takrif. Okay, so tengok yang B. Okay, B ni dia ada game dia lah kat sini. Ada beberapa konsep. Yang pertama, awak tengok soal, tengok apa yang diberi ni. Okay, awak tengok yang diberi ni. Adakah dia membentuk segitiga? Dia ada dua. Satu sama, satu lagi segitiga. Okay, yang sama ni maksudnya dia bagi MR. Dia bagi MR. Yang segitiga ni contoh dia bagi MR. Dia bagi QR. Kalau macam ni nanti dia akan jadi MR sama dengan MQ tambah QR. Segitiga lah. Kalau MR maksudnya sama. So untuk kes ni dia bagi yang sama. MR. So awak punya kerja ialah ambil jawapan yang sebelah kanan ni, samakan dengan jawapan sebelah kanan yang satu lagi. So biasanya soalan akan bagi sebelah kanan ni ada dekat sini. Biasa dia akan bantulah, mesti dia akan buat benda yang dah ada. Sebab apa? Sebab dia nak carry mark awak. Sebab dia nak awak apa benda yang salah kat atas, nanti kat bawah pun akan jadi salah. Kalau kat atas betul, kat bawah confirm betul, full mark. Okay, tengok ni ada QR, ni pun ada QR. So ingat kita akan pakai jawapan yang tadi. Okay. Okay, awak tulis dulu jawapan dia. Sekejap. Okay, kejap cikgu cek dulu jawapan betul ke tak. Kalau salah kan panjang cerita. Soalan nombor berapa? Nombor 8. Yang ni cikgu dah bincang ke belum sebenarnya? Nama Y 2X. Oh, ada salah maklumat Awak perasan tak? Yang PR tu aja. Kan? PR. Ada salah maklumat yang 6Y tu bukannya panjang kat situ je. Sebab dia label kat situ. Kita tak perasan. Cikgu lah. Okay, kejap. Sebab tu kena cek jawapan. Tidak garang panjang pula cerita nak betul kan. Okay, tadi 6Y ni dia letak kat sini. Kita nampak dia macam P ke K kan. Sebenarnya kalau kita baca kat sini PR yang 6Y. So cikgu kena buat pembetulan sikit lah ni. Okay, kalau PR 6Y. So berapa K, P ke K? (12/5) je. Kan? Okay, sekejap. Sorry. Asyik tak teruskan lagi. Okay, tadi P ke R. P ke R ni panjang keseluruhan. 6Y. Okay, so awak nak balance dia ni. Okay, so dia ada bagi tadi kalau yang melibatkan PR. PK per PR sama dengan 2/5. Okay, macam mana? Okay, PR 5, PR 6Y. Okay, so kalau ikut sifir nanti dia kena bahagilah Okay, so tapi untuk soalan yang pertama tadi QR, tengok dulu pembetulan dia QR, QP, PR. Okay, so sini padam sini 6 tadi.
Positif ke negatif? Positif. Okay, positif. Okay, so yang mana lagi kena padam? Yang ni. 6Y. Okay. Okay, dah betul dah. Okay, so tak ada isu kat situ Sorry tadi cikgu tak perasan maklumat dia PR tu 6Y. Ni bahayalah sebab soalan ni dia pergi label kat sini. So bila dia label kat sini, kadang-kadang kita nampak dia macam sampai K sahaja. So sebenarnya dia sampai habis. Tu masalah dia. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ni senang je. Kita ambil je balik apa yang dibagi. Contohnya MR sama dengan lambda HR. So tugas awak ialah terus gantikan jawapan HR yang awak dapat. Sebab tu cikgu kata kalau salah tadi, contoh macam tadi dah salah. Memang salah lah ni. Okay, HR tadi ni jawapan dia. Okay, so kita ambil tulis kat sini. Negatif 4/3 X tambah 6Y. Kalau nampak ada kesilapan tolong bagi tahu terus Takut panjang cerita nak betulkan ni. Okay, so jangan tinggal macam ni. Bukakan bracket dia. Masa buka bracket, cara tulis dia ialah negatif 4/3 lambda. X ni di belakang. Vektor kat belakang. Okay, so tambah 6 lambda. Lambda ni macam A, B, C lah. So awak letak dia selepas nombor vektor Y kat belakang. Okay, settle. Tulis nama dia, MR. Okay, simpan. Ambil pula MR yang kedua. Yang hitam tu MR yang pertama. MR yang kedua dia bagi QR tambah mu KQ. Okay, QR tadi awak dah ada. Ambil balik jawapan dia. Okay, so cikgu akan ganti negatif 2X tambah 6Y. Okay, tambah mu KQ. Okay, KQ ni sepatut kena dapat. K ke Q. Kena carilah maksudnya. Sebab kita macam tak pernah cari, so kena cari. KQ awak nak guna perjalanan mana tadi? KP, PQ aja. Boleh KP, PQ, KR, RQ. Okay, RQ tadi kita dah ada kan? Pun boleh juga. Tapi kalau awak nak ambil KP tadi, awak kena tahu nisbah yang ni. KP yang ni, walaupun dia PK, dia juga adalah KP, cuma negatif. Okay, macam mana nak cari nisbah dia? Okay, PR ni boleh kalau awak confuse, awak boleh gantikan PR ni padam, gantikan dengan nombor 6. So nanti PK sama dengan 2/5 darab 6. Jadi berapa? 12/5. Lepas tu ada Y kan? Sebenarnya dia ada Y. So awak boleh cakap dia adalah 12/5Y. Kalau P ke K, 12/5Y. Okay. So sekarang ni kalau awak nak K ke P, dia akan jadi negatif 12/5. Kalau K ke, K, okay tadi apa? Kita takrifkan dulu KP tambah PQ. KP tambah PQ. Okay, so K ke P tadi, kalau cikgu letak maklumat sini, K ke P tadi adalah negatif 12/5Y. Okay, P ke Q tadi dah ada jawapan kan? P ke Q tadi berapa? 2X. Okay, P ke Q memang dia dah bagi 2X. Okay, 2X. Okay, so ni continue balik. Okay, ni lebih panjang daripada MR yang pertama. Okay. So, awak mesti memfaktorkan. Faktorkan tu maksudnya awak nampak dia semua ni berasing. Sebelum nak faktor, kenalah buka bracket ni dulu. Buka. Sebab dia masih bercerai antara X dengan Y. So, kita satukan dulu. So, tulis semula. Tulis. Okay, masa nak buka bracket ni bacaan dia mesti positif. Okay, dalam ni negatif. Dia akan jadi negatif 12/5 mu. Positif dengan positif. Positif Positif 2 mu. X. Sorry, ni ada Y. Yang ni ada X. Okay, kalau awak fokus mata awak pada vektor X sahaja, maka letakkan dia dalam satu bracket dengan vektor X. Okay, lepas tu amalkan kat sini tambah satu lagi bracket untuk vektor Y. Yang kat sini tak payah fikir nak tolak ke nak tambah. Terus tulis tambah. Okay, ambil je tambah. Okay, so jadilah tambah. Okay, masukkan apa yang tertinggal dalam vektor ni. Sini ada negatif 2
tambah 2 mu. Okey. Yang Y tinggal 6 tolak 12 per 5 mu. Okey, dah settle. Last kali ni tolong bagi nama MR. Yang atas-atas ni kau tak larat tak apalah. Yang bawah sekali kena bagi nama MR. Okey, so tadi cikgu dah bagi tips dia. Kalau soalan MR, maksudnya sama. Sama. So tengok adakah dia minta awak cari lambda dengan mu. Okey, ada. Soalan dia kata cari lambda dan mu. Bermaksud selepas kita berjaya selesaikan, kita kena, ni bukan persamaan serentak. Kalau dalam vektor ni biasanya kita ambil persamaan yang pertama sama dengan persamaan yang kedua. Okey, susun kiri kanan. Okey, panjang so cikgu akan tulis kat tepi ni. Negatif. Sekejap. Okey, takut skrin kecil ni. Okey. Negatif 4/3 lambda X tambah 6 lambda Y samakan dengan sini bracket negatif 2 tambah 2 lambda mu X tambah 6 tolak 12 per 5 mu Y. Okay. Okay. Ada tak kesilapan? Lambda Y. Dan negatif 4 ke 3. Okay. X. 2 tolak 2. 6 tolak 12 per 5. Okay, ada detect kesalahan tak? Tak ada. Kalau tak ada kita... Ada je. Okay, so apa awak buat? Awak ambil X dengan X. Okay, compare. Compare tu maksudnya keluarkan negatif 4/3 lambda samakan dengan negatif 2 tambah 2 mu. Okay, kalau ada dua unknown macam ni memanglah tak boleh selesai. So kita tunggu dulu, kita ambil pula yang kedua. Untuk Y pula. Comparekan Y pula. Okay, bila comparekan Y, awak akan dapat 6 lambda. Cikgu tak tulis vektor Y, cikgu tulis apa yang perkali dia je. So 6 tolak 12 per 5 mu. Pun tak boleh selesai. Okay, so tugas awak fikir apa cara untuk hapuskan salah satu. Okay, untuk kes ni awak rasa kaedah apa yang senang? Penggantian atau penghapusan? Dia kan ada dua je. Nak guna penggantian. Kalau nak guna penggantian, awak kena pilih nak lambda atau nak mu. Okey. Kalau nak penghapusan, okey, awak kena matikan. Matikan lambda atau mu dengan sifir. Kena fikir pula sifir berapa kalau nak matikan ni. Contoh nak matikan mu, ini 2, macam 2x, ini 12/5x. Kan susah nak mati dengan sifir. So baik kita pilih penggantian. So bila awak nak pilih penggantian, kita galakkan kaedah penggantian. So adakah lambda atau mu yang lebih senang digantikan? Okey, so untuk kes ni cikgu labelkan soalan ni sebagai 1. Yang ni sebagai 2. So daripada 1 dengan 2, awak nampak mana yang lebih mudah nak pilih? Nak pilih lambda ke mu? Contoh cikgu pilih nombor 2. Okey, contoh daripada persamaan yang kedua, cikgu nak lambda. Sebab cikgu nampak sebelah lambda nombor 6. Nombor 6 ni senang nak pindah. Kalau cikgu ambil mu, sebelah dia 12/5. Susah nak pindah. Okey, so cikgu ambil lambda. Bermaksud lambda bersamaan dengan 6/6 tolak 12/5 per 6 mu. Okey, ambil kalkulator awak kira berapa 12/5 per 6. 12/5 bahagi 6 berapa? Negatif 2/5. Negatif 2/5. Okey, so ni kita dah dapat tapak ni. Ini kita kata kaedah penggantian. So tadi kita dah pilih 2. So bila nak ganti, tak bolehlah ganti kat nombor 2. Mesti ganti dekat nombor 1. Okey, so nombor 1 kita salin semula. Memang panjang sikit untuk kes ni sebab dia bagi pecahan. Okey, biasanya kalau cikgu salin macam ni, so cikgu akan padam, kat sini ada lambda. So cikgu akan padam lambda lah. Tapi untuk kes ni sebab nak terang, cikgu akan tulis kat sini semula. 4/3, apa yang dipilih tadi?
Kalau allergic dengan lambda dengan mu ni, tapi still kena tulis lah. Kalau soalan memang dah bagi lambda, memang kena tulis lambda. Jangan tiba-tiba tulis X dengan Y. Tak boleh Kena ikut apa yang diberi. Okay, so kena belajarlah tulis lambda. Kalau tersalah tulis macam ni tak apa. Dia sebenarnya macam ni. Ni yang betul. Macam tulisan Cina sikit. Okay. Okay, so masukkan nombor yang kita dapat tadi. Negatif 2 tambah 2U. 2 mu mu. Ini kalau pelajar yang masalah pecahan ni agak bahaya lah. Tapi sebenarnya awak ada kalkulator. Awak tekan je negatif 4/3 darab negatif 2. Awak akan dapat positif 8/3. Okey, negatif 4/3 darab 2 dapat negatif. Negatif berapa? 8/3. Okey, mu. Ni bukan vektor so jangan letak vektor pula. Ni unknown. Mu. Okey. So negatif 2 tambah 2 mu. Sampai sini sepatutnya memang dah boleh settle lah sebab awak tengok unknown sama. Okey, so kalau sama kita dudukkan dia sama-sama. Cikgu buat macam ni sebab cikgu nampak sebelah kanan dah positif. 2 ni dah positif. So cikgu kekalkan dia kat sini. 8/3 yang cikgu pindahkan jadi tambah 8/3. Okay, so bila awak selesaikan 3 darab 2, 6, 6 tambah 8, 14. 14/3 sama dengan, okay, 6 tambah 8, 14/3 U. Mu. Okay, so kalau macam ni, sebenarnya mu berapa? 1. Ni macam potong. Macam potong. Macam je lah tapi janganlah potong kat situ. Cikgu dah pesan jangan potong pada cara kerja potong dalam pemikiran awak tu je. Okay, takut situ ada markah nanti kita hilang markah. Okay, so kita dah dapat mu 1. Tulis balik mu tu sebelah kiri sebagai subjek. Dapat mu boleh dapat lambda. So cara nak dapat lambda, mestilah ambil benda yang senang. Ambil sini balik. Tunggu sekejap dia tengah ni refresh. Okay, so awak ambil balik lambda. Okay, lambda tu janganlah pergi buat lagi sekali ni ada lambda takrifan kita tadi. Okay, so lambda sama dengan 1/2 1/2/5 mu. Okay, pada mu ni gantikan dengan 1. So jadi 1/2/5. So jadilah 5/2 3. So 3/5. Okay, so dapat mu, dapat lambda baru boleh full mark. Okay, dekat sinilah nanti ada N1. Boleh full mark bila jawapan confirm betul baru boleh full mark. Okay, ada salah kira tak? Kalau ikut skema dapat lain ni. 5, Nak 11. tanya boleh ke? 9, 10. Cikgu yang 4/3 tu ikut kan lambda kan. Tapi kenapa cikgu buat negatif 2 tambah 2 mu ke? Baru nak tanya. 1/2/5 mu. Okay, kejap. Itulah rasa ada salah ni. X. Sepatutnya? Kenapa cikgu buat yang negatif 4/3 lambda tu kan? Kenapa cikgu masukkan negatif 2 tambah 2 mu instead of 1/2/5 mu? Okay, sekejap nak check. Okay, tadi dia punya silap dekat sini dekat persamaan pertama Ni ke? Bukan ke? Yang kan kita Yang dah bawah buat yang kotak tu. Bawah lambda tu. Yang ni? Okay, kejap. Lambda dapat 1. Bawah dia tu. Bawah dia? Yang dalam bracket tu. Yang ni? Oh, tersalah tulis kan? Kena masukkan nilai lambda juga ke? Ini lambda lah kan. Aduh. Pagi-pagi ni. Awak boleh je tegur pada awal tau. Kalau tidak nanti dia kena catat balik. Takut ada yang dah follow tu. Patut jawapan dia tak sama ni. Ini sebab masa ada skema bolehlah kita check jawapan Okey, bermaksud ada salah. Sekejap. Okey, so kena buat semula lah yang ni.
Nampak jawapan macam pecahan macam betul tapi bila checkkan skema salah. Okay, so bila awak buka bracket sini jadi negatif 4/3 tambah 8/15 Betul? Kalau salah beritahu Betul ke 8/15? Okay. So yang ni sama ada kalau awak nak guna kalkulator, awak boleh je guna kalkulator, awak anggap benda tu alpha Maksudnya awak nampak yang X ni, mu ni awak boleh setting kalkulator dengan alpha. Maksudnya tekan kalkulator negatif 4/3 tambah 8/15 alpha X. Okay. Kalau awak rasa awak ada careless bahagian pecahan lah. Okay, so kalau macam ni kita pindahkan negatif 4/3 tambah 2. Okay, 2 mu tolak 8/15 mu. Okay, so dapat berapa? Sebelah sini 30 tolak 8, 22. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Okay, so akhirnya dapatlah mu. Okay, 2/3 darab 15/22. Terbalikkan pecahan tu. Jadilah berapa tu? 5/11. 5/11. Kat sini lah jawapan dia. So kalau 5/11 bermaksud lambda pun akan berubah lah. Tak kalah sama pula sebab kita dah silap kira tadi. Okay, so mu 5/11 ganti je sini. Okay, 2/5 darab 5/11. So last kali awak kira dapat berapa? 9/11. Okay, cun. 9/11. Okay, terima kasih bagi tahu tadi salah. Okay, so kena hati-hati jugalah sebab dia punya macam makhluk asing kan. Mu lah, lambda lah, vektor. So siapa yang rajin buat dia okey je. Ada orang dia rasa terganggu dengan simbol Ada orang dia tak suka simbol lambda ni, dia boleh tukar jadi K. Tapi untuk kes ni tak boleh tukar sebabnya memang diberi. Kalau diberi awak tak boleh tukar-tukar. Awak kena juga guna apa yang diberi. Cuma kalau mu ni awak tak boleh tulis, awak boleh je tulis U, letak leko sikit. Ataupun tulislah macam huruf M tu. Sebenarnya penulisan tu sedikit penting lah untuk pemarkahan. Okey, kemudian panjang sampai termasuk soalan lain tadi. Okey, yang terakhir tengok dia ada 2 markah pada magnitude. Magnitude ni awak kena ambil HR. Dia sebut magnitude. So masa penulisan awak kena letak modulus, letak anak panah ke depan. So make sure janganlah buat lagi HQ tambah QR, tak nak. Awak mesti dah ambil jawapan yang sedia ada sebab soalan ni berkaitan dengan HR tadi kat atas. So HR kita tadi berapa? Negatif 4/3X tambah 6Y. Negatif 4/3X tambah 6Y. Okey, disebabkan sini macam belum siap lagi kerja, cikgu padam dulu modulus. Okey, sebab cikgu belum lagi siap. Sebab dia ada bagi, kalau nampak huruf X, ganti 3I. Okey, so cikgu masih lagi nak buat kerja tambahan. Okey, so kat sini gantikan 3I. Kalau nampak Y, gantikan dengan I tambah 4J. Okey, so bila buka bracket tu, dia akan jadi negatif 4I tambah 6I tambah 24J. Okey, 6 tolak 4, 2. So 2I tambah 24J. Ini barulah namanya vektor HR dalam bentuk I dan J. Okey. Okey, ada salah kira tak? Ada salah kira lagi je. Sekejap. Negatif 4I. Y, 6I. 4 darab 3. Betul lah kan mati. Ada salah kira tak, Cik? Tak ada rasa. Okey, tak ada. So, bila tak ada, awak pun buat modulus HR. Ialah. Okey, so kat sini dah jadi X, sini dah jadi Y. So, guna formula yang square root tu. 2 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 dapat punca kuasa berapa? Ratus lah. 580. 2 kuasa 2 tambah 24. 80 cun Okey, so 80. Disebabkan untuk kes awak ni awak belajar modular, belajar cert
So biasanya Cikgu, jawapan kita dalam 580 set cikgu. berapa? 580. 80. Okay. So boleh bagi macam ni. Ataupun kalau punca kuasa ganda jadi berapa poin? Dapat 24.08. 24.08 kan? Okay, pun boleh. Dengan syarat 4 angka bererti. Kalau nak tulis, dia bagi tak? Okay, dia kata find magnitude saja. So stop lah sampai sini je. Magnitude ni actually dia adalah panjang vektor tu Panjang dia 24. Kita tak tahu lah dia guna unit apa. cm ke, km ke, tak ada disebutkan. Okay. Okay, so kita ke soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya kalau awak tengok yang ni, kejap cikgu ambil yang kira dulu graf nanti yang last. Okay. Okay, sebelum pergi sudut, pergi yang okay. Cikgu ambil yang sudut dulu. Okay, yang sudut ni pun kena hati-hati sebab dia punya label dia tu macam agak mengganggu ni. Contohnya 62 ni. 62 ni biasanya kalau macam ni awak baca dia kata sisi 4. Maksudnya segi 4 yang difokuskan yang besar ni. Lepas tu dia ada bagi luas segitiga 20. Luas segitiga ACD. Okay ni. Ini atas ni. Luas dia dah bagi 20. Okay, kemudian sudut ADC. ADC. So kalau awak label kat situ dia akan jadi A ke D ke C. So yang ni. Dia dah makan segitiga, 2 segitiga tu. Sudut ni sudut cakar. So sudut cakar mestilah lebih 90 kurang 180. Sudut pada suhuan kedua. So 91 sampai 179. Okay, so cari sudut ni. ADC. Sudut yang dia nak adalah sudut cakar tadi. Okay, so macam mana awak nak tengok? Biasanya kalau dia bagi luas, kita akan guna formula luas terlebih dahulu. Tapi tengoklah keadaan ni. Kalau nak kira luas, mata awak mesti nampak yang ni. Yang ni. Yang ni. Okay, so macam mana? Okay, kalau kita nak tengok luas. Tapi kalau kita nak guna pula soalan ADC, kita akan tengok yang ni, yang ini dengan yang ini. Okay, mana yang lebih membantu? Okay, mana awak rasa membantu? Nak guna luas ke nak guna segitiga yang cikgu highlight tu? Yang cikgu highlight. Okay, sorry. Luas segitiga ACD yang ni Aduh, kenapa lah bagi ni? Okay, ni yang 20 Betul tak? 20. Okay, so bila dia bagi luas yang ni, so kita gunakan tu lah, maklumat tu lah memang komplit lah. Okay, so luas segitiga ialah setengah AB sin C. Okay, so ni soalan A. Luas dia dah bagi 20. A ke B tu adalah mesti bentuk V dan mesti ada satu sudut kandung. Okay, so ni A, yang ni B, yang ni sudut kandung dia adalah soalan. Ni adalah soalan D sudut D. Okay, so A awak 12, B awak 5. Sin awak tu nak bagi nama terus pun boleh. Contoh cikgu letak sini sin D. Sebab cikgu nak sudut dia kat sudut kandung tu sudut D. Okay, so bila awak selesaikan pindah semua ni, awak akan dapat sin D sama dengan berapa? 2/3 ke? Okay, cuba pindahkan tengok dapat tak 2/3? Dapat cikgu. Okay, kalau dapat 2/3 tekan shift sin. Okay, so bila awak tekan shift sin dia akan jadi sudut D. 41.81. Sudut dalam kalkulator awak. Oh, 41. Poin 81. Okay.
Kalkulator akan bagi sudut ni kita kata sudut tirus ke cakar? Tirus. Sudut tirus. Tirus. Tapi soalan kata sudut cakar. Okey, sudut cakar ni dekat suku yang kedua. So awak kena buat apa? 180 tolak 41.81 jadi berapa? 138. 138.19. 19. Okey, 138.19. 138.19 degree. So tadi cikgu tulis macam ni. Awak tengok betul-betul penulisan ni mula-mula D tak apa. Lepas tu kalau awak tulis D saja dah jadi salah sebab D ni titik. Titik kita kata D. Kalau awak tulis bentuk sudut ni okey lagi. Dan yang last kali kalau awak rasa nak tulis yang complete, ikut soalan. Soalan nak sudut ADC. Sebab boleh juga sudut ADB, AD, apa macam-macam kan. So kita nak ADC. Okay, so settle sini. Sepatutnya kita dah stop kat sini. Tapi disebabkan dia sebut sudut cakar, awak kena bagi yang cakar lah yang ni. Ni last answer dia. Okay, so settle. Soalan B, dia nak panjang A sampai C. Biasanya soalan macam ni, kalau dah dapat kita akan ni kita akan label. Okay, biasanya kita akan label. Sini tadi dah dapat 138.19 degree. Okay, sekarang soalan nak B sampai C. B sampai C yang ni. Okay, so macam mana awak nak guna formula apa? Awak ada sin, cos dengan tangent tak ada? Sin dengan cos je. Petua sinus, petua cosinus. Okay, kalau nak B sampai C, mata kita banyaklah. Sama ada boleh tengok yang ni. Okay, ada maklumat tak? Contoh yang ini mesti bertentang dengan sudut ni yang ni. Okay, macam tak ada maklumat Okay, sekejap. Okay, boleh cari idea. Okay, sekejap. Okay, siapa yang dah buat tu dia tahu lah tu dapat berapa tu. Sekejap dia ni hilang. Mana pula hilang dah cikgunya dokumen sekejap Awak nampak skrin tak? Tak ada kan? Tak ada je. Tak ada cikgu. Sekejap cikgu buka semula dia apa? Ni pula. Okay. So macam mana kita nak X tu, yang cikgu label X tu, itu adalah soalan. Tapi maklumat kita ni macam tak cukup. Tak cukup maksudnya mata kita lah yang kena tengok kat mana yang kita nak. Okay, kalau nak guna sin, awak mesti ada macam ni. Maksudnya ni dah unknown, so sini mesti ada. Cikgu. So kalau awak dah ambil nombor 12, sini pula mesti ada. So Cikgu. kalau nak ambil 5. Ya. Cikgu tak screen share lagi. Ya. Oh, ya ke? Sebab cikgu dah ni tadi. Sekejap Okay, ada tak? Ada cikgu. Ada. Okay, so awak pilih yang mana? Nak guna sin ke cos? Sebabnya tadi sudut yang kita dapat tadi, sekejap Aduh, kita nak AC ya. AC. A ke C, kita nak ni. Okay, AC. Kalau AC senang je lah. Fokuskan segitiga ini. Okay, so kalau awak nak yang X ni, so AC mesti per dengan berapa? AC perkan dengan 138.19. Boleh tak tulis macam ni? Boleh ke tulis per 138? Sepatutnya mesti ada Ada sin.
Okay, so AC. So sini. AC per, maksudnya cikgu dah ambil A per sin A, satu lagi kena ambil B per sin B. Okay, so macam mana awak nak dapatkan satu lagi B per sin B? Katakan awak pilih 12. Pilih 12. So sin B dia yang dekat sini, dekat huruf A ni. Ada tak sudut? Tak ada kan? Tak ada. Kalau awak pilih 5, nanti sin awak dekat ujung ni. Tak ada juga sudut. So bermaksud sini dah menyebabkan dia ada 2 unknown. So kita dah tak pakai petua sin. Kita cancel petua sin. Kita cuba pula petua sinus. Tapi kalau awak dah biasa buat latihan, awak tahu yang kalau nampak bentuk V, ada A, ada B, ada macam ni. Selain daripada tadi 1/2 A, B sin C, dia boleh guna petua cos. Kalau nampak macam ni maksudnya memang petua cos selalunya. So awak tengok gambar rajah ni, dia ada bentuk V. Ni bentuk V dia. Ni bentuk V dia. 12 ada, 5 ada, sudut ada. So ni adalah soalan. Okay. Okay, so soalan B. Kalau petua cos, jadikan sudut tu sebagai cos apa? Cos 138. So formula dia A square B square plus C square minus 2BC cos A. Okay, sekarang cos yang awak nampak sekarang adalah cos D lah. Yang ni sebenarnya D. Tapi untuk formula kita tak pakailah A, B, C, D tu. Kita pakai formula asal A. Okay, so A square tu mestilah yang bertentang dengan sudut. Okay. So boleh tak cikgu letak kat sini 5 kuasa 2? Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh sebab yang bertentang dengan sudut yang awak ada sekarang ni adalah C, A ke C. So awak kena letak sini A ke C kuasa 2. So B dengan C ni tak ada masalah. Ambil je apa-apa nombor. Tulis nombor yang dekat tadi dekat V tu. Dekat bentuk V tu. Okay, so salin. Dan dia cos 138.19 degree. Macam cikgu cakap tadi, cos yang awak ambil hujung ni mesti dia punya. Sudut bertentang punya. Cos ni bertentang dengan AC. So mesti macam tu. Okay, sekarang sebelah kanan ni semua nombor. Kalau semua nombor boleh ambil kalkulator A to Z, semua awak kira guna kalkulator. So awak akan dapat AC square dapat berapa? 258.44. Okay, ambil 5 angka. Yang ni cikgu akan kata ambil 5 angka bererti. Sebab ni belum lagi jadi jawapan. Ni belum jawapan akhir. Selagi belum dapat jawapan akhir, ambil lebih daripada 4 angka. Okay, sekarang nak bagi jawapan akhir. Tekan punca kuasa 258.44. Jangan ambil kalkulator, tekan shift answer. Tak nak. Tekan semula apa yang awak tulis, awak tekan. Okay, so jadi berapa? 16.08. 16.08 Betul? Bundarkan Okay, 16.08. Tengok dia kata cari panjang dalam cm. So awak tulis cm. 9 Betul ke? Dah betul bundar dia ke? kan? Betul ya. Okay, bunda yang ni boleh ambil 4 angka. 4 angka ni paling sikit lah dalam SPM. Maksudnya untuk MX 4 angka ni paling sikit. Okay, so settle soalan B. Tengok soalan C. So cikgu akan padam. Okay, so kalau awak nak soalan yang seterusnya B sampai C. B sampai C yang ni. Okay, tadi awak dah ada, tadi apa yang kita dah dapat tadi? A sampai C, berapa tadi? 16.08, AC 16.08, A ke C. Yang ni dah ada, kemungkinan membantulah, so labelkan 16.08. Okay, adakah dia membantu? Okay, agak-agak boleh tak guna petua sin? Soalan nak B sampai C yang ni, X. Boleh. So X bertentang yang ni, sudut tak ada, tapi boleh cari tak sudut ni? Boleh. Boleh sebab awak dah dapat sudut ni lengkap ni. Ni ada 62. Yang ni pun memang bucu dia kat sini, 54. So boleh dapatkan balance sudut ni 180 tolak 62
tolak 54 jadi berapa? 64. Okay, 64 degree. So ni awak dah tahu ni adalah 64 degree. So untuk cari BC, bertentang dia 64 degree. Satu lagi pilihlah pasangan yang lengkap. Mestilah awak pilih B. Awak takkan pilih C. Sebab C tak ada panjang kat sini. So pilih B. B bertentang dengan dia 16.08. So tak perlu guna petua cos. Biasa kita akan pilih sin dulu. Tak ada juga berguna cos. Okay, so cikgu label kat sini, cikgu padam cikgu tulis soalan C. So cikgu kata kat situ X tu adalah soalan BC per sin 64 degree. 64 ni show macam mana awak dapat. Maksudnya conteng kat tepi tu 180 tolak 62 tolak 54. Kita consider ada cara kerja untuk 64 lah. Okay, so yang seterusnya bertentang dengan dia ialah 16.08 per sin 62. Okay, so awak akan dapat B ke C ialah tekan kalkulator 16.08 bahagi sin 62 darab sin 64. 16.37. Okay, dia memang dah jawapan akhir kan? Okay, so boleh ambil 4 angka. Okay, unit dia cm. Okay, settle. Okay, dan yang terakhir barulah dia kata nak luas sisi 4. Okay, sisi 4 tu biasanya kita nak sisi 4, kita padamlah yang dalam ni. Okay, luas sisi 4, segitiga ni sebenarnya dah tahu dah tadi kan? Dah tahu dah ni 20. So, awak hanya kena cari yang ni je. Tak payahlah awak guna formula sisi 4. Kita ada formula segitiga je. Okay, so dia dah bantu dengan 20. Cari yang balance ni. Yang balance ni tadi cikgu tulis balik ni 16.08. Okay. Yang X tadi cikgu padam dah boleh ganti dengan jawapan. Dapat 16.37. Okay, boleh tak guna formula segitiga sekarang ni? Ada tak sudut kandung? Ada bentuk V tak? Ada. Ada. Ni, Okay, V awak dekat mana? Kat huruf A, B ke C? C. Dekat C. Macam ni. Ni V kita. Yang cikgu highlight ni V. Okay, so sini sudut dia. So ni kita kata ada sisi dan sudut kandung. Okay, so boleh guna petua luas tengah AB sin C. Okay, so awak pun tulis soalan D. Setengah AB. Tapi ingat dia tak siap lagi. Kalau dah siap ni maksudnya belum siap. Kena tambah dengan 20. Setengah dah betul lah tulis ni, takut salah tulis. Okay. Betul itu. Okay, darab sin C. C awak tadi 54 degree. Okay, tulis 54 degree. Okay, so dapatlah final answer dia kat situ berapa? 106.48. Okay, 106.48. Okay, ni adalah cm kuasa 2. So, untuk luas keseluruhan ialah 20 tambah 106.48. Okay, barulah awak dapat 126.48 cm kuasa 2. Okay, ni adalah luas keseluruhan. Kebanyakan pelajar mungkin akan stop sampai sini. Sebab dia terlupa yang ada luas tambahan tadi 20 tu. So, kena berhati-hati sikit lah bahagian ni sebab dia sudut. Sebab bila sudut ni awak kena, sebab gambar rajah ni awak boleh conteng. Tapi lepas conteng padam, Maksudnya masa nak cari segitiga awak conteng dulu. Lepas dah settle awak padam, awak labelkan jawapan sahaja pada diagram. Contoh macam jawapan-jawapan ni semua kita nak letak kat diagram. Tapi yang kita dah highlight, dah apa tadi, yang kita conteng dengan pensel lah, jangan conteng dengan pen. Okay, awak padam untuk fokuskan mata awak tu pada sudut. Okay, dan cikgu nak ambil linear programming. Okay, so kita pergi ni, tahulah sempat ke tak ada setengah lah. Okay, so ni, tengok ni, cikgu dah minta tak buat kat rumah. Dah buat ke belum? Dah juga. Kalau dah buat, kita yang mana dah buat lah, yang mana belum, awak mesti fokus mata perkataan X dengan Y. Cari X ni siapa, okay, Y siapa. Okay, so bila dapat X dengan Y, label kat sini X, sini Y, sini A ni cake A lah, ni cake B. Tengoklah isu dia tentang apa, ni tentang cake. So ni cake B, ni cake A. Okay, so nombor 1, nombor 2, nombor 3.
Okey, biasa dia akan minta tulis 3 ketaksamaan selain X kosong. Dia tak nak ini. Yang ni ketaksamaan tapi kita tak nak sebab dia dah confirm. Yang ni memang confirm lah sebab apa dia bagi? Sebab ni paksi X, ni paksi Y. Graf awak semua dekat sini. So, X awak memang lebih besar daripada kosong. Y awak pun memang lebih besar dari kosong. Kita tak masuk kawasan negatif. So, itu memang satu ketaksamaan lah. So, kita tak nak yang tu. Dia nak yang baru yang ikut constraint yang dia bagi. Okay, so yang pertama, tengok juga tentang duit. Fokus mata awak terus duit. Duit. Duit ni ikut pasangan lah. Yang ni pasangan ni, yang ni pasangan dia. Okay. Lepas tu ada tak dia sebut apa-apa lagi? Dah tak ada kat sini. So yang lain semua dia akan sebut kat sini jumlah. Selebih-lebihnya. Okay, jumlah adalah tambah. Selebih-lebihnya terbalikkan simbol lebih. Okay. Lepas tu tengok pula bilangan A tadi X. Tidak melebihi 2 kali bilangan kek lapis B. Okay. Ni tidak melebihi sama juga. Tak lebih kena kurang. Okay, 2 kali bermaksud ada 2 darab. 2 darab. Okay, cikgu tak tulis lagi. Ni baru dia punya cara baca. Jumlah mesti ada tambah. Jumlah mesti ada tambah. Okay, tapi dia cakap pasal duit. Duit ni awak kena bagi partner RM tadi. Dia ada RM20, ada RM30. Kena partnerkan. Okey, kemudian dia kata ialah 6,000. Memang dia kata ialah tapi dia ada kata minimum. Minimum kalau dalam AdMax kita kata lebih besar dan sama. Maksudnya minimum ni paling sikit. So kena lebih lah. Paling sikit 6,000 dia nak untung. So mesti lebih daripada 6,000 atau sama. Okay, so dengan statement yang ada ni, awak mesti berjaya tulis yang pertama, X tambah Y selebih-lebihnya 450. Settle. Yang kedua, yang kek lapis X, A tadi X tidak melebihi, kurang dan sama 2 kali Y. Okay, dan yang ketiga, jumlah partnerkan duit tadi. 30 partner dengan X. Okey, jangan tulis RM, tak nak. Dalam ketaksamaan kita tak ada RM. Jawapan tak apa. Okey, kemudian tambah 20Y. Dia kata minimum profit maksudnya mesti lebih besar dan sama dengan 6,000. Okey, settle lah untuk 3 ketaksamaan. Okey, check dulu takut salah. X tambah Y. Kurang tambah lebih besar. Okey, betul lah kot insyaAllah. Okey, betul Okey, sekarang ni soalan dia mana yang kena buat jadual untuk lukis graf? Adakah ketiga-tiga ni perlukan jadual? 2 je. 2 je. Soalan dia kalau kata kita nak jadual mesti ada huruf X dengan Y. Tiga-tiga soalan ni ada tak X dengan Y? Ada tak? Semua tu ada tak huruf X dengan Y? Ya. Kalau ada maksudnya semua tu kena. Okay, so tiga-tiga ni cikgu akan buat graf dia. Okay, graf yang pertama, graf yang kedua, graf yang ketiga. Okay, untuk graf yang pertama, jadual ni tak ada markah Okay, kalau ada tambah, awak boleh buat kosong macam ni. Kalau macam yang kedua ni tak ada tambah, tak ada. So jangan buat kosong-kosong. Ini kita kena ambil apa-apa skala yang ada. Okey, kalau ada tambah macam ni, untuk yang ketiga, kita boleh buat kosong. Silangkan kosong tu. Okey, so kita akan kira yang pertama, nak masukkan table tu, tengok dulu skala dia bagi besar ke kecil. Skala dia 50. Kalau lah skala 50, janganlah awak pergi ambil sini nombor 2. Tak nak, 20 tak apa. Tapi kalau skala 50, kita ambil 50 lah. 100. 150, macam tu. Okay, so first kita nak berapa? Kira dulu yang ada. Kalau X kosong, untuk yang ketaksamaan pertama, X ni kosong, berapa Y kita? 450. Besar 450. Okay, kalau Y pula yang kosong, ni kosong. Yang cikgu highlight ni kosong. Sama tak jawapan dia? Dia pun dapat 450.
Okey, maksudnya satu pintasan X dia 450, pintasan Y pun 450. Okey, so untuk kes ni, kalau ikutkan hari tu cikgu dah minta sebelum buat jadual. Okey, buat graf dulu. Buat graf dahulu. Okey, buat graf dulu. So macam mana nak buat graf? Ambil kertas graf yang disediakan tu, ni. Okey, awak kena buat graf dulu, tapi kertas graf ni cikgu tak gemar ke apa, dia punya dah redundant ke mata cikgu gabung ni. Sekejap Segi 4 dia betul tak ni? Tak betul cikgu, Macam tak, dia bertindih. dia macam jadi ilusi dah mata. Macam ilusi sikit. Okey, tak apa, nanti cikgu tunjuk skema dia. So cara dia, sekejap cikgu stop sharing ni. Okey, pergi dekat skema dia. Okey, sebab kalau awak nak berhati-hati, maksudnya awak lebih baik ambil dia punya apa kita panggil? Kertas graf tu tulis dulu. Okay. Okay, tak pasti boleh nampak ke tak ni. Okay, nampak tak ini? Boleh nampak ke? Nampak skrin yang skema tak? Nampak cikgu. Okay. Maksudnya awak buat dulu ni. Buat dulu Pak C. Yang ni memang tak ada graf lagi lah. Buat Pak C. Pak C tu awak label dulu 50. Label dulu ni Pak C ni. Okay, label Pak C X. Label Pak C Y. Okay, selepas dah settle label. Tadi ambil balik jadual awak tadi. Awak kata kosong. Okay, sorry. Awak punya jadual tadi kosong, 450, 450, kosong. Okay, so dapat satu je jadual dah penuh, awak terus je buat ni. Okay, sini. 450, 450. Okay, ambil pembaris panjang. Sebab tu cikgu kata beli siap-siap pembaris panjang. Sebab kita sediakan pembaris tak banyak Mungkin untuk orang yang emergency je lah, terlupa bawa. Tu cikgu akan sediakanlah pembaris panjang. Tapi pelajaran cikgu nak siap sedia dengan pembaris panjang. Okay, so awak pun ambil pembaris terus settlekan satu garis ni. Ni, kena pakai pembaris. Okay, so settle satu graf, bagi nama. Tu syarat lengkap dia. Bagi nama. Yang cikgu bulat ni adalah nama graf tadi. Nak tulis kat mana-mana, sini pun boleh. Kat bawah boleh, kat atas boleh, asalkan ada nama graf tu. Okay, settle. Okay, lepas tu awak pergi pula ke persamaan yang kedua tadi. Kalau ikutkan persamaan yang kedua tadi kan dia kata X kurang 2Y kan? Betul? Betul cikgu. Okay, so bila X kurang 2Y, awak punya jadual tadi masa awak nak isi, awak janganlah ambil kosong-kosong. Sebab ada benda yang akan jadi infinity. So kalau cikgu macam ni, cikgu akan selamat, cikgu akan ambil Y sahaja. Antara X dengan Y, cikgu akan pilih Y sahaja. So cikgu boleh pilih Y kosong. Sebabnya awak boleh tukar jadi macam ni. Okay, kalau Y awak kosong, 2 darab kosong, ada jawapan kosong. Dia bukan infinity, dia kosong. Tapi kalau X yang kosong, nanti kosong bahagi, kosong bahagi, 2 bahagi kosong akan jadi infinity. So, betul ke ni? X kosong. Sekejap X sama. Sekejap kalau X kosong, kosong sama 2. Okay, ni boleh. X kosong, Y kosong boleh. Dua-dua akan dapat kosong. Okay, yang kedua, awak pilihlah Y ni berapa. Kalau skala awak 50, 100, awak pilihlah yang jauh sikit. Contoh pilih 300. Cikgu pilih Y Pilih Y 300. So kalau 300 darab 2? 600. Okay, dia berhati-hatilah. 600 ni ada tak dalam skala kita? Macam ni nampaknya skala awak ni stop sampai 450 je. So tak boleh. Tak mampu dicapai. So tukar. Tapi jangan ambil 50. 50 tu nanti graf awak kontot, pendek. Kita nak yang panjang. Okay, so sekejap. Okay, berapa nombor yang awak rasa sesuai? Kalau darab nanti dapat nombor yang boleh plot. 200 lah kan? Sebab kalau 200 dapat 400. Okay, so pilih Y 200, ni dapat 400.
Okay, so pergi dekat graf tadi, 0, 0 kat sini. Okay, 0, 0 kat bawah. Kemudian 2 dengan, kalau 400 dengan 200. Ni 400, 400 dengan 200. Okay, kat sini. Okay, so ambil pembaris garis panjang. Boleh je nak lebihkan. Nak stop pun tak apa sebab graf kita mungkin tak sepanjang tu lah. Okay, tapi siapa yang ambil 50, nanti graf dia kat sini. Kalau kat sini, macam ni je graf awak pendek. So bila awak nak panjangkan, kemungkinan awak akan terpergi ke tepi. Kemungkinan besar memang awak akan ralat kat sini. Dia akan jarak sepatutnya sini, awak pergi ke bawah. Sebab tu cikgu kata ambil nombor yang jauh. Itu tips dia, ambil nombor yang jauh. Okey, dan yang terakhir tadi ada 3x tambah 2y sama dengan 600. Okey, bila awak kira awak akan dapat yang ni dengan yang ni. Guna yang kosong-kosong tadi. Okey, selepas awak dah berjaya dapat 3 graf, 3 garis dengan 3 nama. Untuk baca simbol mesti baca y sama dengan apa. Okey, untuk lorek ingat baca y, tak nak baca x. Macam ni, tengok yang cikgu buat segi 4 ni. X kurang 2y. Tak nak baca macam tu. Tak nak baca X kurang 2Y. Awak kena baca 2Y. Okey, cuba baca 2Y apa? Kurang ke lebih besar? Lebih besar. Awak kena baca 2Y lebih besar. Sebab tu ada setengah pelajar, dia akan tukar sedaya upaya, dia akan tukar. Dia akan tukar macam ni, 2Y lebih besar daripada X. Sebab dia ada masalah kalau awak tak baca Y. Nanti awak nampak sini X, awak tak abaikan, awak baca simbol. Salah, baca Y. Okey, so untuk graf yang pertama, okey, so dia punya ketaksamaan ialah lebih besar. So di atas lah. Ni 2Y lebih besar pada X tu. Okey, kat atas. Okey, persamaan kedua. Cuba tengok balik tadi persamaan dia kejap . Persamaan dia semua yang ni kurang, yang ni kurang. Sorry. Okey, 30X tambah 20Y lebih besar. 30X tambah 2Y lebih besar ni ke atas. Okey, dan yang terakhir ke bawah. Okey, so pertindanan antara 3 tempat ni kita ambil. Okey, so awak ada nampak dia tulis tu, ini contoh skrip calon maksudnya memang yang calon buat lah, bukan komputer ni semua tulisan pelajar. Okey, so nampak dia punya jawapan. Okey lah tu jawapan dia, kemas. Nampak dia buat garisan ni kemas. Bukan cincai Cincai tu maksudnya dia ni yang terkeluar ni. Diragui Awak kena pastikan awak punya lorek itu tak keluar daripada garisan border line dia ni. Ni kira border lah ni border dia. Jangan keluarkan dia daripada situ. Okey. Dan yang seterusnya, tengok soalan dia. Soalan dia kata, daripada graf. Okey, awak baca cikgu tak present kat situ. Dengan menggunakan graf. So, jangan main hentam je kira dengan guna graf. Okey, so kira minimum kek lapis B. Kalau kek lapis A ialah. Kek lapis A ialah. Okey. Okey, so dengan tu kek lapis A ialah. So, biasanya kalau cikgu nak, kalau boleh kat ujung ni awak tulis sikit. Sini macam awak buat peringatan untuk diri awak lah. Sini kek A. Okay, so yang atas adalah kek B. Yang atas ni adalah kek B. Kek B. Okay, so sekarang dia ada perkataan kek A ialah 50. Dia tak ada kata julat, dia kata nilai. Kalau nilai, dia ada cakap pula nak nilai maksimum ke minimum. Cuba baca, nilai maksimum ke minimum? Nilai, mungkin ada yang tak ada soalan tu. Nilai minimum. Kalau nilai minimum adalah, sentuhan pertama. Sentuhan pertama pada garisan. So pergi dekat kek A 50, ni 50, mesti buat garis putus-putus. Tengok betul-betul dengan skema ni Mesti ada garis putus-putus kat sini. Okey.
Okey, buat putus-putus. Kejap ya, dia ni sikit. Okey, lepas tu cikgu cakap tadi sentuhan pertama. Maksudnya kat mana tempat pertama dia sentuh dekat kawasan belorek kat sini. Dekat cikgu bulat tu kawasan pertama. Kalau maksimum, awak kena bawa lagi garisan sampai sentuhan yang terakhir. Sini. Beza. Beza. Yang ni 225, yang ni 400. So sentuhan pertama ni kita kata minimum. Sentuhan terakhir maksimum. Di antara ni kita kata julat. So ada 3 soalan boleh keluar kat sini. Julat. Kalau dia kata julat, awak kena kata macam ni. Y lebih besar 225 kurang 400. Kalau nak minimum 225, nak maksimum 400. Tak ada pengiraan. Tiada pengiraan. Hanya jawapan akhir sahaja. Jawapan akhir dia macam ni je. Y sama dengan 225. Kena tulis Y ni. Okey, mesti tulis Y. Okey, kemudian soalan yang last sekali dia kata nak maximum profit. Okey, kalau dia nak keuntungan maksimum, ini rasanya banyak kali juga dah bagi tahu keuntungan maksimum atau minimum. So yang pertama sekali takrifan awak mesti ada pasal duit, tambah duit. Kat sini dia awak tak nampak ada huruf K kan? Letak 1 sama dengan K. Okey, K ni boleh cari sendiri. Okey, so ini kaedah pertama. Kaedah yang kedua, berapa bucu kawasan belorek? Okey, berapa bucu kawasan yang belorek? Okey, so cikgu ambil kaedah yang kedua kejap. Okey ni, kawasan belorek awak tercangkum pada sini 1, 2, ni bucu bucu kawasan belorek. Kalau segi 4 ni lah bucu dia. Okey, ada kemungkinan tak kawasan yang atas ni akan jadi maksimum? Okey. Ada kemungkinan tak dia maksimum? Maksudnya dapat untung yang banyak kalau awak tak ada langsung jual kek A, jual kek B 400 biji. Okey, ada kemungkinan tak? Dengan harga kek tu. Dia ada bagi harga kan? Okey, harga kek tadi adalah 30 untuk X, kek A, 20 untuk kek Y. Okey, kalau nak tahu berapa keuntungan maksimum, kita kena tahu berapa biji kita nak jual untuk kek A, berapa biji untuk kek B. Mestilah kita nak nombor yang paling banyak, paling besar. Okey, so kemungkinan dia adalah di antara kalau sepatutnya awak dah boleh nampak dah mestilah kat sini. Sini mestilah menjadi punca utama keuntungan kita. Mesti sinilah paling untung sebab tengok nombor dia besar-besar. 300, 250. Besarlah, maksudnya kalau awak gantikan dalam persamaan. Kalau kita gantikan dalam persamaan, mana persamaan tadi? Persamaan dia mestilah wujudkan persamaan tadi. Awak tengok kalau awak pilih tadi 300 dengan 150. Kalau awak pilih tadi 30 darab dengan 3, berapa tadi sorry? 300, 20 darab dengan 150. Awak akan dapat satu value. Value-nya adalah 12,000. Okey, awak rasa ada kemungkinan tak koordinat yang lain? Koordinat lain tadi contohnya yang cikgu ambil kat atas tu 0 dengan 400. Adakah boleh dapat satu value yang lebih besar daripada nilai yang awak dapat sekarang? Okey, dapat berapa ni? Baru dapat 8,000. Okey, bolehkah awak kata awak dapat keuntungan maksimum dengan duit 8,000 atau 12,000? Mestilah awak akan pilih 12,000. So yang ini kita kata kaedah cuba jaya. Maksudnya awak just cuba je. Tapi kaedah yang sebenarnya macam mana? Kaedah sebenarnya agak panjang lah. Yang ada huruf K ni. Kalau perhatikan dekat sini, awak ada nampak tak graf yang putus-putus ni? Sekejap ni, yang garisan putus-putus ni. Okey, yang ini sebenarnya adalah nilai K yang kita cari tadi. Kita kena bina satu sifir. So cikgu tak sempat tunjuk sekarang. Cuma cukuplah kalau awak tahu ada 4 bucu. Awak kena ingat
Kadang-kadang dia segi 4, kadang-kadang dia segi 3. So cukup kalau awak tahu kalau dia ada 4 bucu. Okey, boleh gantikan 4 koordinat dalam persamaan 30x tambah 20y. Okey. Kalau ada 4 bucu, 4 kali ganti. Tapi kalau awak boleh fikir logik mana satu yang dijangka dapat maksimum, awak boleh ambil terus yang ujung tu. Tapi bila awak gantikan 4, 3 jawapan yang awak dapat tadi padam. Padam tu bukan padam biasa-biasa. Sebab tu kalau boleh ganti tu pakai pensel dulu. Padam terus. Padam, tinggalkan satu sahaja jawapan yang akhir. Katakan tadi bucu yang awak buat tu bucu yang keempat. So itu adalah jawapan akhir yang awak tinggalkan sebagai jawapan. Yang lain, yang penggantian lain semua padam. Sebab kalau ikut sifir kita tak benarkan pelajar guna kaedah ganti. Tapi kalau dia guna kaedah graf pula, dia tak dapat jawapan. So markah tak ada dekat graf. So kita beri markah pada penggantian. So kita ambil cara tengah. Awak ganti 4 koordinat. Padam 3, tinggalkan 1 sebagai jawapan. Boleh ke? Ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu rasa cikgu stop dulu sini sebab cikgu Tak ada, cikgu. PTPR je, okay? Okey, untuk soalan-soalan yang tak buat lagi, cikgu minta buat sendiri, refer skema. Skema dapat kan? Dapat. Skema dia tu dekat kertas soalan yang cikgu bagi tu. Bawah sekali. Ni kalau awak dapat soft copy tu sepatutnya ada 5 set kertas soalan. Pergi dekat bahagian last ada skema jawapan untuk 5 set. Tapi yang cikgu photostat hanyalah set pertama. Okey, dan yang cikgu ada bahagian baru ni actually adalah skema. Okay, kalau macam ni nampak tak? Ke tak nampak? Nampak tak? Kertas tudingan ni. Ada nampak tak yang, okey sekejap. Ni. Nampak tak? Nampak tak nama dia? Nampak. Yang ni cikgu ada bagi untuk kelas cikgu. Kelas cikgu Azrin, cikgu ada bagi tak tahu dia forward ke belum. Sebab mungkin Belum, cikgu. Kalau belum, minta kawan awak daripada kelas lain tu ke forward dulu. Okey, cikgu. Macam busy ni, dia kena settle pelajar COVID yang nak exam semula tu, dia kena key in. Okay, so untuk hari ni tu saja. Sepatutnya cikgu nak buat juga malam ni, tapi tengok keadaan cikgu akan inform. Yang cikgu takkan kacau biasanya hari Rabu lah. Rabu pun tengoklah, sebenarnya bukan kacau. Sebab mungkin ada pelajar yang dia nak susun balik strategi study dia, maksudnya nak susun maklumat, nak start menghafal. Sebab ada benda awak kena hafal, ada benda konsep-konsep awak kena faham. Mungkin dia nak masa dia sendiri. Tapi sebenarnya hari ni pun cikgu ambil 1.5 jam, awak ada berbaki berapa puluh jam lagi untuk study sendiri. Okay, so sebab kita ada beberapa lagi bahan yang kita nak bincang yang cikgu rasa agak menarik lah. Sebab dia daripada buku teks. Kita jangka soalan pun daripada buku teks lah, cuma dia ubah-ubah suai sikit . Okay, so insyaAllah lah kalau tak ada aral malam ni cikgu inform semula dan esok juga sekali lagi. Okay, itu saja dulu untuk hari ni. Terima kasih yang join. Ada Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.